Okay, tanpa melengahkan masa lagi, let's take a look at the first question lah. Okay, soalan pertama. Ni saya just sebut nombor soalan yang yang orang yang kena present tu nanti pandai-pandai sendiri. Alright. For questions, okay, first question that we're going to discuss is questions 1C. Sekejap, sir. Okay, siapa 1C? Saya, sir. Azimi. Okay, Azimi. Okay. Dah ready Azimi? Okay, nanti tekan share screen. Okay. Nampak tak, sir? Okay, nampak. Okay, Azimi. Kita nak explain sikit. Jawapan dia dapat 4 bromo 2 metil hexanal. Okay, Sebab ya. Ada siapa nak komen tak? Nombor 1 kat mana ni? Apa dia, sir? Nombor satu apa tu? Cover nombor 1. Macam mana nak conteng? Ada nampak gambar pen tak? Dekat tepi skrin tu. Yang cover nombor 1, sekejap. Ada nama. Yang ni, sir. Okay. Follow terus. Nombor 2 yang You pakai laptop pakai laptop, sir. Okay, tak apa. Terus. Nombor 3 yang ni. Nombor 4 yang ni. Sorry, sir, tulisan. Tak apa. Dah cukup cantik tu. Okay. Okay, so the parent name is hexanal. Yes. Kemudian? Bromo dekat carbon nombor 4. Metil dekat carbon nombor 2. Alright. Tapi ada salah sikit lah. Kat mana, sir? Betul. Cuba tengok jawapan tu. Spelling ke apa semua. 2 metil hexan 1 al ke, sir? Ada Y, sir. Apa dia? Tak ada Y kat Tak ada metil. metil METHYL. Sorry, saya buat perasan. Okay, tak apa. Tapi jawapan tu betul lah. Okay. Okay, terima kasih. Okay, so parent name apa tu? Jap. Buka balik ni screen tadi. Jap. Alright, so the answer will be for bromo to metil hexanal. So ejaan kat sini metil tu apa tu? Metil tu kena betul lah METHYL. Okay, spelling tu. Yes, so for bromo tu kenapa letak 4 bromo kat depan 2 metil? Kenapa bukan 2 metil 4 bromo? Sebab ni. Apa dia? Sebab dia, sir. Okay. Alphabetical order. Okay, thank you. Okay, next question 1E. Aldehyde 1E. Saya sekejap. Okay. Boleh share screen terus kan? Okay, care to explain? Hello? Nadia? Hello? Hello Nadia, terus share ya. Share betul explain sikit. Nama dia 2 hexana sebab dia ada 6 karbon. Lepas tu double bond dia dekat karbon nombor 2. Saya tak nampak skrin lah. Tolong share screen.
Okay. Ah, Okay. So, so dia ada 6 karbon. okay. Lepas tu, nama dia 2 hexanal sebab double bond ni kat karbon nombor 2. Jadi kat karbon nombor 2 tu you namakan sebagai apa? Nombor 1 tu main functional group kan? So technically memang longest chain is 6. So nama dia hexanal. Tapi how do you name apa tu? How do you name, mana aku boleh tempat contoh ni. Okay, how do you name the what call that? Yang karbon nombor 2 yang ada double bond tu. Kat mana nama dia? Ha. Dekat hexanal. Okay. Number 2 ni menunjukkan kedudukan dia lah. Ah, Tapi yang menunjukkan dia punya double bond tu? Dua tu saya dah nampak dah. Posisi 2 tu merujuk kepada tu. Tapi when you say 2 hexanal, meaning that the 2 is referring to the aldehyde. Bukan alkene. Yang menunjukkan dia, HEXE eh. macam mana? HEXENAL rasa. Yes, correct. Sebenarnya macam tu, okay. Okay, okay, jadi apa tu, boleh keluar kejap. Apa tu, boleh off screen sebab saya nak kongsi screen saya pula Sorry ada gangguan ni tapi saya tak boleh nak mute ni. Okay guys, nampak screen saya? Nampak. Okay. Nampak, sir. Okay, macam ni the reason why I'm asking this question because kat sini kan dia ada apa tu, ada functional groups. Okay, better for any question, okay, kalau structure dia condense structure condense macam korang boleh refer kat question nombor 1A kan, dia macam pendekkan structure tu ataupun boleh tengok kat question number 1C untuk aldehyde. Alright, untuk question 1C ni structure dia bagi condense formula, so korang kena expand structure. So kita pergi balik kepada soalan tadi, yang soalan 1E tadi kan. So asal dia soalan tu can be considered as condensed pasal tak ada cabang-cabang. So the first thing that you need to do is you try to expand it by using skeletal formula supaya nampak structure. So kalau kita lukis balik, okay, dia ada 6 carbon, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then the first carbon already have the CHO. Okay, ini structure CHO. Cuma kenapa saya highlight soalan ni, pasal kat carbon nombor 2 ni kat carbon nombor 2 ni ada double bond. So you should know that in any IUPAC name, cuma boleh ada satu parent saja. So parent utama adalah aldehyde compared to the alkene. So sekarang that's why numbering starting from C double bond O ni. So bila start pada satu ni, so kita tahu nama parent asal dia adalah hexanal. Alright, then automatically the double bond here, okay, will become the substituent. So kita tahu alkene it end up with E and E kan. Kalau dia jadi substituent, kita akan buang E tersebut. So supaya dia jadi N, menunjukkan bahawa dia adalah substituent. Okay, ingat kenapa nama dia N, pasal it is not the main functional group. It is the substituent. So sekarang ni, bila you letak 2 hexanal, it actually referring to the position of the aldehyde. Sebenarnya aldehyde tak boleh berada pada karbon nombor 2. So apa yang berlaku adalah the A and E ni the A just now will be converted to the E, N, menunjukkan dia adalah alkene, dan kita ada aldehyde sebagai the parent chain. So the name that will be 2 hexanal. That's why I always encourage student to do the new IUPAC system. New IUPAC system macam mana? Dia akan jadi hex 2 N untuk menunjukkan yang alkene tu berada dalam parent chain pada kedudukan nombor 2. Kalau you letak dekat nombor 2 kat depan ni, nanti kita akan confuse sama ada adakah dia belong to the substituent or it belong to the parent chain. Alright, so don't forget lah al dekat belakang ni. As you can see for the aldehyde,
there is no numbering. Pasal biasanya dia akan terletak pada carbon nombor 1. But if you write it down as 1 bond, technically it is acceptable. Cuma memang saya rasa apa kata, macam saya kata, if the functional group is located on the first carbon, boleh abaikan, just write it as al terus. Right? The most preferred answer is hex 2 enal. Tapi kalau korang jawab 2 hexenal pun is also acceptable. Okay, clear tak ni penjelasan yang ni? Yeah. Yes. Alright, thank you. Okay. Alamak. Okay, seterusnya saya nak tengok soalan 1G. Saya sekejap. Terus. So nampak tak so? Nampak jelas. Okay. Yang G ni jawapan dia adalah 3-phenyl butanal. Saya silap tulis 0 tu. Apa dia? Butanol apa? 3-phenyl butanal. Okay. Oh, salah typing all tu. This is common mistake untuk pengantar semua, tapi itulah kalau salah belakang tu memang salah semula. Okay, 3-phenyl butanol. Okay. Explain sikit. Okay. First, saya kira dulu dia punya C tu 1, 2, 3, 4 ni. So dia ada 4 C, 4 karbon. So dia butanol. And then dekat nombor 3 ni dia phenyl. So saya buatlah 3 phenyl butanal. Bukan 3 phenol ke? Bukan. Kenapa bukan 3 phenol? Ke benzil? Phenyl ke benzil? Tak tahu rasa. Macam mana Phenyl tu. Okay, correct lah. Sebenarnya betul lah. Phenyl. Okay. So jawapan adalah 3-phenyl butanal bukan butanol lah. Tolong betulkan nanti ni jawapan ni pun nanti kena share ni Jawapan ni nanti pun kena share dekat apa tu? Dekat Telegram nanti. Okay, for your information siapa yang dah jawab soalan pada waktu ni, alright, nanti pun jawapan siapa yang tak jawab dengan jawab pada sesi ni, semua jawapan kita kongsikan dekat bahagian Telegram yang ditunjukkan. So before we posted it onto the Telegram post, tolong betulkan semua tolong tulis apa tu tajuk apa dengan soalan nombor berapa. Okay, clear. Okay, terima kasih Terima kasih siapa ni? Alif. Ni Alif ke? Yes sir. Okay, terima kasih Alif. Okay, boleh okay. Boleh tutup ni screen Alif. Macam nak tutup? Nak tutup ya. Okay, terima kasih Alif. Okay, just to highlight a few things Okay, saya nak tunjukkan sedikit pasal perbincangan kita tadi. Alright, tadi saya tanya pada Alif about this one kita ada rantai panjang. Okay, kita ada rantai panjang. So what happen is there is a benzene attachment to it. Okay guys, you should know that. Okay, this compound this compound is benzene. If the benzene is attaching to the parent chain nama dia sebagai substituent adalah phenyl. Alright, please do not confuse it with benzil Okay, bukan benzil. Benzil macam mana? Kalau kita nak lukis benzil, okay, kita ada parent chain. Okay, parent chain yang saya lukis macam cacing ni parent chain. Okay, kalau benzil, dia akan attach pada carbon terlebih dahulu. Kemudian baru dia attach pada benzene. Okay, this is what we call as benzil or also known as methyl
phenyl. Kenapa metil phenyl? Pasal dia attach dengan satu carbon dulu, satu carbon metil, baru dia attach dekat benzene. So nama dia metil phenyl ataupun kita boleh singkatkan kepada benzene. Okay, make sure you know the difference between the phenyl and also the benzene compound. Kalau dia attach dekat benzene, baru dia attach metil, okay? Okay, this is not benzene. Syarat dia kena attach dekat carbon terlebih dahulu. Okay, clear Pak ni? Yes, sir. Alright, soalan berikutnya. Soalan nombor 2 Soalan nombor 2. Okey. 2D. Aldehyde 2D. Sekejap, sir. Okey, tak apa. Kenapa terus D, sir? Apa dia? Kenapa terus D? Kenapa terus D? Ha. Pasal kita tak akan bincangkan semua soalan. Oh. Kan tadi pun saya tak bincang semua soalan kan? Nah. Okey, sir. Okey. Nampak. Terima kasih. Sama. Jap. Ni okey, baik. Bukan kau yang jawab Ha? Bukan soalan kau ni Nuha 2D. ke? Ha? Ni Nuha ke? Ya, saya Nurul Oh, Nuha. aku ingat kau jawab 4 metil 4 pentanal. Okey, tak apa. Tak lah. Okey. Terus Nuha. Okey. Hello. Hello, terus. Oh, terus ke saya kena ni Explain sikit. Okey. Okey, Hexana Lukis. tadi saya dah terangkan yang dua hexana tu. Okey. Lepas tu ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, lepas tu jadilah sir. Macam tu kau explain. Yelah, mula-mula okey, mula-mula kau lukis mana dulu? Mula-mula Nuha lukis mana dulu? Lukis ni dulu. Apa tu? Lukis chain dia. Which chain? Parent chain ke substitute ni dulu? Apa dia sir? Kau lukis substituent ke kau lukis parent chain dulu? Parent chain dulu. Okay. Nama 3-phenyl 2-hexanal. Okey, lukis bahagian mana dulu? Lukis parent chain dulu lah. Berapa carbon? 6. Okey, kenapa 6? Sebab hexanal. Okey, 6 lah kan. Kemudian apa lagi? Apa lagi nak cerita? Yang nombor 2 tu apa sebenarnya tu? Yang nombor 2 tu? Nombor 2 tu double bond. Position of the double bond kan? Okey, kenapa bukan 2 dengan 1? Double bond tu. Sebab kena letak dekat 2 dengan 3. Yelah, kenapa bukan 2 dengan 1? Tak boleh. Pasal dia kena terikat dengan nombor yang lebih jauh. Yang lebih besar. Oh, lebih besar. Astaghfirullahaladzim. Okey, kemudian lagi satu 3-phenyl tu apa? 3-phenyl tu lukis lah sir. Lukis lah phenyl tu apa? Ceritalah, phenyl tu lah adalah benzene attachment kepada rantai nombor 3, carbon nombor 3 tu je lah nak dengar. Oh, tu saya dah cerita. Okey, ni terima kasih ni guys, for those yang nak ada tanya soalan tolong interrupt anytime. Okey, terima kasih. Terima kasih Nuha Sama-sama. Next, 2E. Saya kejap sir. Okey, tak apa sila. Okey, nak present. Okey, nampak tak? Alright. So, lukis dia first dinitrobenzaldehyde ni kumpulan aromatic benzene which is ada CHO. Lepas tu letak kira dia punya carbon
ikut clockwise boleh, anti clockwise pun boleh. So dia kata dekat 3 dengan 5. So jadilah dekat sini dengan sini. Nombor 1 dekat mana? Satu kat sini. Nampak? Okey, 1 lepas tu nombor 2 mana? Apa? 2 sini, 3, 4, 5, 6. Alright, thank you. Okay. Okey. Laju betul. Share sekejap Bukan pasal ni, okey. Untuk ni saya nak beberapa benda lah saya nak highlight waktu bila korang lukis whenever you draw an aromatic you should understand that, okey. Ni benzin. Okey, structure yang dilukis adalah CHO. Alright. So macam tadi attachment tadi kan, saya tengok macam walaupun ni lah lukisan dia macam ni kan. So if you want to draw the structure better pastikan ikatan tu terikat pada atom yang sebenarnya. In this case it attached to the C and then baru HO. If you want to expand the structure, okay, you'll be looking like this. Okay, C double bond O and then it attached to H. So you should know that in condensed structure ditulis sebagai CHO, dalam expanded structure dia akan ditulis sebagai C double bond OH. Cuma yang saya nak tegur part ni adalah so kadang-kadang bila student lukis kan dia macam apa tu? Macam dia tak kisah pun rantai tu terikat mana, terikat dekat atom mana. Kadang-kadang ada yang lukis macam ni. Sedangkan dia bukan terikat pada O. Okey. Kadang-kadang yang lukis adalah macam ni, CHO macam di tengah-tengah. So sila jadikan praktis whenever you draw the structure, make sure you know dia attach kat mana. Kalau macam CHO tadi, make sure if you want to draw properly, it will be like this. CHO. Okey, walaupun nampak ni OHC bukan CHO, tak. Ini menunjukkan cari ikatan yang betul. Okey, sebab sekarang ni kalau macam kita letak rantai tu pada atom yang salah, dia akan jadi compound yang lain sebenarnya. Ini orang kata lebih kepada ni lah, lebih kepada tata tertib melukis structure lah. Okay, whether you can better you follow it, because untuk macam saya macam tak apa sangat, tapi untuk certain cases for instance bila kena lukis structure seperti COCl, okay, this is acceptable. Okay, this is an halide, this is acceptable, yang melambangkan dia terikat pada C double bond O and then attached to Cl. Tapi isu akan timbul bila dilukis macam ni. Cl, C double bond O. Macam kita tengok ni, sekarang ni, carbon ni dia ada 3 ikatan saja. Satu ikatan lagi entah dengan siapa. Okay, bila dilukis expanded structure macam ni, ini technically it will be wrong. If you draw the condensed structure, condensed macam saya cakap tadi lah, macam CHO ni kan, this is incorrect. This is correct. Tapi kalau macam korang lukis expanded structure, kata macam ni tadi kan, lukis H, C double bond O, okay, this is technically incorrect. Korang lukis benda yang sama, tapi sebenarnya membawa maksud yang berbeza. Okay, so please make sure always practice to do the correct structure lah. Okay, yang mana tak apa tu yang terlepas tadi boleh refer balik video nanti. Alright, kita dah ada 3D, kita dah ada 3E. Okay, 2D, 2E, 2F siapa? Saya, sir. Okay, terus. Okay, this is the only question which bagi common name instead of iPad name. That's why saya nak bincangkan soalan ni. Sekejap. Sekejap. Nampak tak, sir? Tak nampak? Tak nampak. Alright. Okay, nampak. Oh, ambul, lengkap semua. Balik.
Boleh explain? Kejap. Kalau skeletal structure ni acetaldehyde, ni skeletal structure. Acetaldehyde dia kena dia double bond, C double bond O. Nombor 1 dekat mana? Lepas tu dekat mana? Sini aja. Okey, nombor 2. Jangan ni, jangan letak cabang macam tu. Nanti orang ingat itu metal pula. Okey. Ni satu. Okey. Ni dua. Okey, ada study tak? Apa nama kalau macam ada satu carbon je? Tak. Okey. Okey, tak apa. Terima kasih. Ini structure ni Ni nama iPad dia apa? iPad dia. Ayu. Ni Ayuh. ejan acetaldehyde ni salah ni. Daripada ACETY tengok. ACE tengok. Acetal. Dia Memang salah terus ni. acetaldehyde. Kalau saya tanya common ni memang ke laut ni. Okey. Okey, acetaldehyde. Okey. Okey, boleh stop screening. Okey. Okay guys, saya tanya soalan ni tadi pasal apa tu, soalan ni antara soalan yang common name. So antara yang common name yang korang kena ni lah, yang korang kena aware adalah untuk satu carbon satu carbon adalah CH2O. Okay. Nampak screen dengan sponsor. Okay. Okay, this is CH2O ataupun kita lukis macam ni C double bond O. Okay, HH. Okay, this will be formaldehyde. Tadi nama tadi saya minta tadi tak ni. Tak bagi dia. Okay, kalau dua ni adalah tadi acetaldehyde. Okay, kalau kita bagi nama IUPAC this will become 2 carbon. This will be ethanol. Kalau formaldehyde ni adalah siapa boleh beritahu saya? Formaldehyde apa? Satu carbon. Methanol, sir. Okay, thank you. It is methanol. Derived from the word methane. Okay, pasal dia ada aldehyde, dia kena end up dengan al. Alright, kalau 3 adalah propanol. Alright. Kalau nama common dia adalah propionaldehyde. Okay, saya nak highlight satu benda lah pasal ni pasal common name ni Macam mana kita nak tahu the common name ke IUPAC name? Kalau common name we going to mention the name of the homolog series. Macam aldehyde. Kita sebut aldehyde dekat belakang. Sama macam alkohol hari itu kalau nama alkohol ethyl alcohol. Butyl alcohol. Okay, nampak tak? Semua common name ni semua common name ni we going to mention the name of the homolog series. Yang ni yang saya tandakan ni. Same goes for ketone Ketone pun dekat belakang dia akan bunyi ketone juga. Ethyl methyl ketone. Okay, dimethyl ketone. Okay, itu cara kita bezakan antara common dengan IUPAC. Kalau IUPAC ni untuk ketone end up with on. Kalau common name end up with ketone. Okay. So sekarang ni kita akan sebelum kita pergi ke soalan berikutnya kita akan pindah ke soalan apa tu? Ketone pula. Pasal kita bincangkan IUPAC dengan common name dulu So, ready yang jawab ketone ni? Okay. Untuk ketone okay, saya nak jawapan untuk
C. Satu C. Keton. Satu C keton siapa? Tak ada satu C. Ada terpaksa lah aku check ni. Hello. Sekejap aku nak identify dulu. Nak identify dulu siapa ni. Tengok tak ada orang Okey, kalau tak ada, kita pergi ke soalan berikutnya. Soalan 1D. Saya. Okey. Teruskan. Hmm. Nampak tak sir? Okey, nampak. Hmm. Tolong explain sikit. Dia jadi phenyl propyl keton ni. Phenyl ni yang apa ni? Benzin. Okey, teruskan. Attached to carbon nombor 2. Okey. Propyl sebab dia ada 3 karbon. Kat mana tiga karbon tu? Start dari nombor 3, 4, 5. Oh, 3, 4, 5. Okey, benda saya nak tahu. Okey, structure ni adalah betul. Okey, structure ni adalah betul. Cuma numbering tu silap. Oh. Okey, numbering tu silap saya explain kenapa number tu silap pasal awak masukkan karbon yang aromatik tu sekali dengan yang rantai lurus. Sebenarnya kena mula kat mana? Nombor 1 kena ada kat mana? Dekat yang double bond O. Ya, betul, dekat C double bond O. Pasal apa? Pasal itulah functional group dan dia pula attached alifatik. Kalau macam katalah karbon nombor 1 tu alifatik, rantai lurus, bukan aromatik ke bukan cyclic, betul boleh letak nombor 1 dekat situ. Tapi memandangkan dia adalah aromatik, kita tak boleh ambil kira sekali pasal dia adalah karbon yang berbeza. Okey. Jadi kalau macam rantai lurus, kena rantai lurus. Okey, so sekarang ni kan, kalau ikut dekat rantai lurus tu berapa banyak karbon? 4. Okey, 4. Okey, dekat benzin tu ada berapa karbon? 6. Ada 6. Jadi kenapa numbering buat dekat rantai lurus sedangkan benzin tu ada lebih banyak karbon? Sebab double bond O attach dekat Rantai lurus. Betul. Okay, itulah jawapan dia. Pasal apa? Ingat, kita prioritize functional group dahulu. So any numbering should be assigned to the chain which have the functional group. Okay, itu jawapan dia. Okay, so kalau saya minta namakan IUPAC, harap boleh namakan kot. Kalau nak namakan IUPAC, apa nama parent dia? 4 karbon keton, apa dia? 4 karbon keton. 4 karbon keton, nama IUPAC dia adalah apa? Butil keton kot. Bukan butil keton. Okay, butil tu. But tu dah betul lah. Apa dah? Buton. Ya kot. Bukan buton lah, butanon. Allah. Saja aku nak test. Butanon. Ingat dia butin, tukar E kat belakang saja. Okay, boleh berhenti share, boleh stop share, jap. Okay. Terima kasih.
Okey ni tolong benda ni sebenarnya untuk penamaan ni kena banyak praktis lah sebenarnya. Okey, for instance tadi macam saya tanya soalan tadi ingat alkin, alkyne, kita tukar yang huruf 3 terakhir saja. Okay, this is for the first 3 hydrocarbon series. Alkene, alkyne. Okay, kita tukar yang last 3 ni saja. In jadi ENE, jadi YNE untuk alkene, alkyne. But for the rest of the functional group, we only change the last letter ni saja. So kalau macam alkene nak jadi alkohol, dia akan jadi alkene, kemudian all. Okay, kalau macam aldehyde, alkene, al. Okay, kalau keton dia akan jadi alkene. Apa kalau keton? On. ONE. Okay, alkene on. Sebagai contoh, butin akan jadi butanal. Kalau keton jadi butanon. Tengok kita rubah E saja. Yang alkene awal-awal awal-awal tu kita kekal. Kita buang E saja daripada nama tersebut. Jangan confuse bukan butin jadi butal, bukan buton. Okey, nama bunyi pun pelik. Okey, berikutnya. Saya lompat-lompat skrin ni kadang tak tahu apa yang berlaku ni. Okey, seterusnya mana ni Fanny dah sudah. Saya nak 1C tu sebenarnya tapi tak apalah, dia tak ada, nak macam mana. Okey, 1E. Keton 1E. Keton 1E. Tak ada. Tak ada pula ni. Okeylah kalau tak ada ni, saya take note Yang tak ada ni saya take note. Tu E tak ada. Sir. Ada tak? Sir. Ya. Ada attendance ke? Saya tengok ikut ni lah. Saya tengok ikut kehadiran ni lah. Saya dah screenshot tadi. Masa korang jawab tadi saya dah screenshot. Kenapa? Oh tak ada, saya masuk lambat 5 minit tadi. Tak ada. Ni saya check tadi masa ada yang tengah jawab soalan tu saya check. Sebab saya tengok bilangan apa tu ada yang keluar masuk kan. Saya tengok siapa yang keluar, siapa masuk semua. Oh attendance kat sini tu lah. Attendance saya tengok list nama lah yang masuk. Okay. Okey, kalau tak ada saya nak apa tu? Seterusnya soalan 2C. Maaf. Bukan 2C, 2B. Keton. Soalan keton 2B. Hamba tak ada juga ke? 2B1? Ada sir. Okey. Bagi tahu lah ada. Okey, take time cepat. Sekejap sir. Okey. Screen. Macam mana ni? Yang mana dia jawab jangan left Sebab saya ni saya nampak yang left masuk keluar ni Nampak tak sir? Nampak jelas. So jawapan saya 6 isopropyl, 3 metil, 7 phenyl, 2 oktanon. Okey, tolong explain kenapa?
So first saya buat yang numbering kat carbon 1, 2, 3 sampai 8 tu. Okay. So double bond C double bond O attach dekat carbon nombor 2. So saya letak 2 oktanon. Lepas tu carbon nombor 3 ada metil, 3 metil. Carbon nombor 6 ada isopropyl. Lepas tu carbon nombor 7 ada phenyl. Okay. So saya gabung semua nama. Boleh saya tahu kenapa isopropyl kat depan Kan propyl tu kan ni kan. Propyl kan huruf P kan. Oh, so dia bukan tengok I ke se? Huruf I. Okay, kalau macam dimethyl tengok D ke tengok M? Kalau macam dimethyl trimethyl. M. Tengok M kan. Tapi ni betul lah isopropyl tengok I. Pasal I ni menunjukkan bentuk. Betul lah. You are following the alphabetical order. Betul. Saya saja nak tanya, nak tengok faham ke tak faham. Okay. Ni siapa ni tadi? Aina soal. Soal jawapan dia 6 isopropyl, 3 methyl, 7 phenyl, 2 oktanon. Okay, soalan berikutnya. Kenapa yang oktanon tu dekat nombor 2? Kenapa tak letak nombor 1 dekat C double bond O? Sebab dia keton. Okay, dia keton lagi. Kenapa tak mulakan daripada nombor 1 dekat C double bond O? Tak sure lah sir. Okay, nombor 2 kat tu pasal kita nak looking for a longest continuous chain. Tak semestinya functional group tu terletak pada nombor 1. Tapi dia mesti berada pada parent chain. Kita boleh bagi continuous chain sekarang ni adalah 8 instead of 7. Kalau kita kira kat C double bond O tu hanya ada 7 lah. Tapi sebenarnya kita boleh panjangkan lagi pasal dia berada pada rantai yang sama. Okay. So selalu ingat functional group and also longest chain. Yang kita kata longest chain ni adalah di mana functional group tu terikat. The functional group can be at carbon number 2 ke number 3 ke number 4 as long it is the lowest number for the functional group. So macam keadaan sekarang ni kan, kenapa kita mulakan penomboran tu daripada belah kanan? Kenapa tak mulakan daripada kiri? Jangan cakap sunnah pula. Ain? Kenapa kita mulakan daripada kanan bukan daripada kiri? Kita tengok longest chain kan sir? Memang longest, kalau daripada kiri pun boleh dapat longest chain juga kan? Lah. Sebab keton dekat kanan. Sebab functional group dia belah kanan. Betul. Kalau kita nomborkan daripada kiri, nanti kita tentu berada pada nombor 7. Kalau kita mulakan daripada kanan, kita tentu berada pada carbon nombor 2. So kita kena bagilah nombor yang pada nombor yang lebih rendah. Okay Ain? Okay sir. Alright, terima kasih. Boleh stop share screen. Okay, soalan berikutnya 2D. Keton 2D. Okay, teruskan Yasmin. Ini soft terus aku nampak ni. Cover telefon. Okay. Nak terang ke? Terang. So dengar tak sih? Dengar. Yang penting kawan-kawan Dengar tak? Dengar. Jelas. Okay. Dah hilang dah pula. Okay, dia ada 6C. Jadi dia cyclohexane. Okay. Dah hilang? Dah. Okay. Okay, dia ada 6C. Jadi dia cyclohexane. Lepas tu dia ada double bond O dia ada 2. Jadi dia dion. Jadi dia terletak dekat karbon nombor 1 dengan nombor 2. Jadi dia dapat 1, 2 cyclohexane dion. Betul tak? Okay, betul, jawapan tepat. Saya nak tanya, boleh tak bagi nama new iPad system?
Kalau saya minta new iPad system boleh bagi tak? New iPad ni kira macam old iPad system ni. Kayaknya kalau kata guna yang tu cyclohexane 1, 2 dione. Okey, betul, tepat. Okey, so thank you. Thank you Yasmin. Sorry, Fazlin. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih. Yang mana terlepas tu boleh check Okay guys, let's move on to the reaction Let's move on to the reaction. Kita ni teruskan dengan paper ketone lah. Kita teruskan paper ketone. Nombor 3A. Saya. Okey, teruskan. Sekejap. Ni je sebelum saya explain ni sebenarnya tindak balas apa tu tindak balas aldehyde dengan ketone kan, oxidation reduction tu lebih kurang sama. Samalah dengan beberapa tindak balas yang lain. Diorang ada tindak balas yang sama pasal diorang ni ada functional group yang sama, iaitu C double bond O, the carbonyl group. So soalan macam saya tanya sekarang ni dekat Hasif ni kan, soalan ni sama juga macam dekat soalan tutorial nanti. Tapi just ni lah, just nak tunjuk apa tu, just nak bincangkan secara ni lah, secara sekitar saja. Saya nampak. Hasif, okey, teruskan. Nampak kan? Nampak. Ni apa? Reduction process kan. Aldehyde to alcohol. So dia guna aldehyde to alcohol. Alkohol tu dah betul, aldehyde tu salah lah. Ketone. Okey, ketone, okey. Dia pakai lithium aluminium hydride untuk untuk reduction ke alkohol. Lithium aluminium hydride ni apa? Strong ke weak? Strong. Strong. So apa yang berlaku dalam tindak balas ni sebenarnya? Dia apa? Regain hidrogen. Apa dia Sif? Regain hidrogen. Dia regain hidrogen. Okey, dia kat mana dia regain hidrogen? Boleh tunjukkan sebab saya tak nampak sangat lah daripada jawapan ni. Kat mana? Kat karbon nombor berapa? Ada 3 karbon tu kan? Karbon nombor 2 ni. Kenapa karbon nombor 2? Tahu. Tak tahu. Jadi kau tiba-tiba dia dapat regain ke tu. Kenapa bukan karbon nombor 1 ke karbon nombor 3? Okay, technically the answer is correct. Cuma saya nak saya nak tanya konsep. Korang ni pakai belasah jawab ke apa semua ni. Itu saya nak tahu. Tahu tu saya tengok. Okay, stop share. Stop share. Jawapan betul guys. Ingat jawapan betul. Dah boleh ni. Boleh apa tu? Okay guys, ni saya ulas sikit lah. Jawapan tadi betul. Tapi saya bukan tekankan sangat jawapan yang betul pun sangat. Okay, as long you understand the concept. Structure asal dia macam ni Structure asal dia macam ni. It's a ketone, okay. Ni Asif, nama komponen apa Asif? 3 karbon ketone apa ni? Acetone. Okay, acetone is the common name. Kalau iPad name ni apa? iPad name lagi senang. Tak payah hafal. iPad name. 3 karbon ketone apa? Okay. 3 karbon alkin apa? Alkin. Kalau alkin 3 karbon apa? Butane, pentane, hexane. Apa? 3 karbon apa? Butane. Kau belasah, butane 4 karbon. Cepat anyone, boleh nyampuk, Ibat. Propane. Jadikan ketone jadi, kalau ketone dia jadi propanon. Propanon, Zef. Benda basic ni.
Okey, propanon. Okey, tak apa Hafiz. Okey, propanon. So sekarang ni kan, soalan dia kan. Okey, saya tanya Hafiz tadi kan. Okey, Hafiz kata, kenapa ni reduction? Okey, this is reduction. Kenapa kita panggil sebagai reduction? Pasal hidrogen bertambah. Kat mana hidrogen tu bertambah? Dekat karbon nombor 2. Kemudian saya tanya, kenapa kat karbon nombor 2? Kenapa hidrogen bertambah kat karbon nombor 2? Pasal sebab apa? Anyone? Cepat. Kenapa dekat karbon nombor 2 bukan kat karbon nombor 1 ke nombor 3? Sebab what is the most logical answer? Kenapa dekat karbon nombor 2? Sebab dia keton. Pasal kat situ adalah functional group. Okey? Tindak balas mesti berlaku dekat functional group. Kan? Dia ada alkene lain tapi the priority goes to the functional group which is the carbonyl group. Tu pasal dia serang dekat si double bond O ni. And the most common thing that will happen is double bond will be broken and then yang O ni akan bertambah H. Sekali lagi, kenapa kita kata dia reduction? Pasal H bertambah. Okay? So dihasilkan apa ni? Alkohol apa ni? What kind of alcohol? Primary, secondary or tertiary? Secondary. This is clearly a secondary. Kenapa secondary? Kita dah belajar dulu pasal COH terikat dengan 2 karbon. Kita tak ada bincangkan tidak balas ni masa preparation of alcohol dulu. Tapi dalam masa yang sama, this is the reaction of aldehyde and ketone. So jangan nampak benda ni macam dua topik yang berbeza, tak ada. This is also another method to produce an alcohol. Okay, tolong jelaskan itu. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay, teruskan. Okay, soalan berikutnya. Soalan 3, saya nak tanya 3D ni tapi macam dah bincangkan sebelum ni, tak apa. Tak apalah, nanti saya nak. Okey, 3E. Echo, 3E. Saya sir. Sekejap Ada Ada. Ada sekejap. Ni Mama 3E yang ni tau. 3E yang 3F, maksudnya 3F. Bukan 3E, 3F. Oh. Okey, boleh. 3E dia silap typo ni. A, B, C, D, E, E kan. E yang kedua, bukan E yang pertama. E yang ke tu tak masuk dalam silibus tu sebenarnya. Okey. 3F. Maaf, ketone. No, Ashraf dah left pula ni. Siapa yang 3F? Ada? Salam. Ada jawab 3F? Tiga F1, 3F2, 3F3. Okey, tak ada respon. Okey. Okey, tak ada respon, kita balik ke tutorial kedua tadi. Baru je nak terlepas yang tutorial kedua ni. Alright, ni soalan aldehyde paper aldehyde, tutorial aldehyde 3A.
Oh, tak ada juga. Hello. Nampak macam ni je. Guys, 3A, 3A. Banyak tak ada ni. Tiga F. Okay, going once. Aldehyde 3A, 1. Aldehyde 3A, 2. Aldehyde 3A, 3. Tak ada. Alright, tak ada. Kita pergi ke soalan berikutnya. Soalan nombor 4. 4.2. Saya, sir. Alright, teruskan. Okay. Nampak tak? Okay, nampak. Okay, product form dia propanoid acid. Sebab dia apa? Primary alcohol. So dia boleh produce sampai carboxylic acid sebab dia guna strong reagent. Strong apa? Strong reagent. Strong apa? Oxidizing ke reducing? Strong oxidizing. Okay, tindak balas ni apa tadi? Oxidation. Okay, oxidation. Tadi you kata daripada alkohol. Adakah alkohol ni? Silap-silap. Dia start daripada propanal aldehyde. Oh, aldehyde. Okay, sebelum tu dia adalah, sebelum tu boleh jadi dia ada alkohol Boleh. Okay. Nombor 1 kat mana yang boleh saya tahu? Karbon nombor 1. Karbon nombor 1. Dekat double bond O tu. Okay, double bond nombor 1, karbon nombor 1 Kalau macam saya pelik kenapa saya tak boleh conteng. Okay, jadi kat nombor 1 tu saya double bond O, sebelah kanan dia nombor 2, berikutnya nombor 3 lah Ya. Okay, so kalau dia akan jadi carboxylic acid tak kalau kita pakai PCC? Tak. Kenapa tak? Sebab weak reagent. Okay, weak reagent. Okay. Guys, ni kan salah satu tindak balas yang paling umum lah paling umum adalah oxidation dengan reduction. Kalau korang tengok video yang saya bakarkan hari tu kan, pasal oxidation dengan reduction ni kita bincang kat dalam 3 chapter. Okay, kita ada alkohol, aldehyde, ketone dan juga carboxylic acid. So for your information, ini adalah salah satu tindak balas nak hasilkan carboxylic acid dalam preparation nanti. Okay, so tindak balas ni lah. Tindak balas ni adalah penting lah. Kenapa Anissa Fatihah? Kenapa? Anissa Fatihah nak kena jawab soalan Anis jawab 3A tadi. 3 apa? 3A. Oh, 3A. Boleh jawab. Sekejap. Anissa jawab 3A. Oh, 3A. Nak jawab kan Anissa? Okey, tak apalah. Kalau Anissa nak jawab, boleh share lah. Tadi yang jawab 4.2 tadi siapa? Alicia. Alicia, okey Anissa. Saya confused. Anissa nak teruskan jawapan ke macam mana? Sebenarnya jawapan Anissa tadi sama dengan Alicia lah sebenarnya. Kalau nak ikutkan, tindak balas yang sama. Kalau ada masalah internet, boleh skip, nanti kita kongsi jawapan kat Telegram. Okey? Tak tahu respon. Okey guys, last soalan last soalan ni. Last soalan 4.8. 4.8 ada? Ada. Okey, boleh proceed
Nampak ke? Oh, okay. Okay, nampak. Dengan bayang-bayang tu ni. Okay, right. Okay, ni reaction dengan Grignard reagent. So CH3CH2MgBr tu Grignard reagent. React dengan propanol dapat alkoxide. Lepas tu dia react dengan H3O+ dapat alkohol iaitu propanol. Okay. Saya nampak macam ada kekurangan sikit structure ni. Cuba tengok carbon dekat Grignard reagent ada berapa? 2. Carbon dekat aldehyde ada berapa? 1, 2, 3. Okey, jadi sepatutnya ada berapa kat produk akhir? Sepatutnya ada berapa dekat produk akhir? 5. Ada 5. Ni produk akhir tu kau ada berapa? 3. Rasa-rasa kat mana hilang lagi 2 tu? Masa step yang mana? Kat mana sepatutnya dia bercantum? Tunjukkan dengan mouse tu kat mana sepatutnya dia bercantum. Melilau tu. Okey ni saya tanya balik. Okey, tunjukkan mana aldehyde. Ni. Okey, rasa-rasa ada kat situ ada 3 karbon kan? Rasa-rasa kat mana dia akan bertindak balas? Jangan je kan tu tunjuk kat aldehyde tadi. Rasa-rasa dia akan bertindak balas kat mana? Karbon nombor berapa? Nombor 2. Karbon nombor 2. Kat mana karbon nombor 2? Ni. Sini. Dia akan bertindak balas kat situ. Kenapa dia tindak balas kat situ? Tak tahu. Tak tahu. Tapi ni saya rasa you ada gerak hati yang lain. Rasa dia bertindak balas kat mana? Dekat sini. Dekat mana? Tunjuklah betul-betul. Dekat sini. Kenapa rasa kat situ? Kenapa? Tengok, gerak hati kau cakap kat situ tapi kau tunjuk tempat lain. Rasa-rasa kenapa? Sebab aldehyde. Sebab mesti dah berbunuh kat situ. Pasal kat situ functional group. Okay? Ni boleh stop share jap. Hai. Guys, selain pada oxidation reduction, Grignard reagent punya reaction pun adalah very crucial untuk faham. Okay, jom kita buat balik ni Grignard reagent structure dia macam ni. Okay, macam mana numbering dia? Numbering dia tak boleh kira daripada sini tau. Tak boleh kira daripada ni pasal dia terikat dengan MgBr. Numbering dia ni. This is carbon number 1, this is carbon number 2. Okay, saya tukar color. React dengan propanol. Propanol ada berapa? 3 carbon tadi kan? Ingat, bila 3 carbon, make sure C double bond O tu nombor 1 pasal functional group dia yang paling utama. Okay, you can draw the H. Nak lukis boleh, tak nak lukis pun tak apa. Okay, so sekarang ni, nombor 1 dekat ni C double bond O make sure you tahu numbering yang betul. Numbering mesti closest to the main functional group. So kita tahu ini ada aldehyde, therefore the numbering should belong here, number 1. So saya tanya tadi, rasa-rasa bila 2 ni tindak balas akan berlaku dekat mana? Definitely dekat carbon number 1 ni, pasal kat sini ada functional group. So apa yang akan berlaku adalah the MgBr will attack carbon number 1 ni. Bila saya kata attack, dia sebenarnya cuba untuk membuat ikatan. Tapi kat sini kat tempat yang saya tanda ni dah ada 4 ikatan dah. Mana boleh terikat dengan benda lain. So what going to happen is
the double bond will be broken dan dia akan pindah elektron dekat oksigen. So apa yang kita akan dapat adalah tolong follow kat sini okey, tadi double bond menjadi single bond. Sini H maintain. Apa berlaku tadi pada Grignard reagent tadi? Yang MgBr yang dilukis tadi betul dekat sini. Pasal MgBr ni adalah positif, oksigen yang terima elektron tadi adalah negatif. Itu pasal dia boleh terikat. Janganlah lupa pula dekat nombor 1 dengan nombor 2 ni. Nombor 1 dengan nombor 2 ni apa jadi? Kan tadi dia serang tadi. So, this is the first carbon, this is the second carbon. Yang hijau tu. Okay? So, ini adalah structure. Structure intermediate dia. Belum selesai lagi. Tadi siapa yang jawab soalan ni tadi? Siapa tadi jawab soalan ni tadi? Saya, Alia Izani. Okey, Alia Alia tengok. Structure awak tu dah betul, cuma awak lupa yang color hijau ni. Yang color hijau ni awak lupa ni. Lupa lukis. Sekejap. Ni. Tolong nombor bateri. Bateri. Bentar. Sebentar. Okey, sekali lagi Alia tadi. Okay, jangan gaduh. Ni nak pergi kelas dah ni. Okay, so untuk tindak balas ni kan, it will be terminated by the addition of, kita tukar kali lain pula. Okay, water any Grignard reagent will be terminated by the addition of water. Okay, water ni boleh pecahkan pada H, OH. So apa yang akan berlaku adalah, yang H ni which is positif, akan tukar dengan positif. MgBr ni positif akan bergabung dengan yang negatif. So the product that you will get in the end is MgBr ni adalah OH. Lama anak menangis pula ni. Okay, ini adalah set product dia. Sebentar saya nak mute dia. Okey, maaf tergangguan sekejap tadi. Okey, so seterusnya apa yang kita akan dapat? Yang MgOH-DBr ni set produk je, jadi tak berapa fokus sangat. Kita nak tengok produk yang utama. Okey, so produk yang utama adalah kita lukis balik yang color merah ni, yang daripada propanol tadi. Here we have H, here we have O. Kat Grignard reagent tadi ada 2 carbon tadi. And finally, we have H from the water. Okay guys, so this is the main product of this reaction. Okay, untuk pengantar semua, this is the same reaction that we discussed in alcohol dalam preparation of alcohol. Dan dibincangkan juga dalam reaction of carbonyl group. So benda ni adalah berkait antara satu sama lain. Kita bincangkan satu tindak balas tu, satu adalah untuk preparation dan untuk yang ni adalah reaction. So guys, if you cannot macam kurang faham, tolong review ni balik Tolong fahamkan mekanisme tu berlaku macam mana. Untuk Alia tadi bagus dah tunjuk mekanisme, cuma tertinggal saja untuk buat attachment. Okay. By this, itu sajalah perbincangan kita untuk sesi ni. Sekali lagi saya nak ingatkan kepada yang tak menjawab tadi, okay, you still going to share your answer on the post Telegram punya channel. Okey, sebelum kita end sesi ni, ada apa soalan tak nak tanya? Guys, ada apa soalan? Tak ada, sir. Okey, tak ada. Okey, kalau tak itu saja ni, saya akan upload ni lah rakaman ni nanti ke YouTube dan boleh buat review balik. Nanti dalam masa sama dan tempoh 24 jam ni, tolong upload jawapan anda lah. Korang pun dah buat dah buat jawapan semua. Tolong upload dekat post dekat channel tadi. Tolong tangkap gambar pakai ni. Yang mana ada bayang-bayang tu, tolong tangkap gambar balik tolong buat proper macam saya ajarkan note block tu. Supaya orang boleh senang refer balik. Okey, saya nak ucapkan terima kasih pada yang join pada sesi hari ini.
So boleh bersiap lah, yang lelaki boleh siap pergi solat Jumaat kalau boleh. Dan itulah, terima kasih pasal join. Harap dapat bagi manfaat pada anda semua lah, dapat belajar sesuatu yang baru pada hari ini. Itu saja, kita akhiri perjumpaan kita pada pagi ini dengan ucapan dengan bacaan bacaan tasbih kepada dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum semua. Terima kasih. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Terima kasih, sir. Terima kasih, Sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.